Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak ulang balik semula sedikit je muka surat 32 buku teks, iaitu tentang pembukaan dan penutupan stoma. Okey, jadi untuk yang penutupan dan pembukaan stoma ni, saya nak minta awak buat nota. Nota yang macam mana? Okey, nota yang macam mana? Okey, saya akan tunjukkan kat sini. Okey, notanya macam ni. Saya nak awak tulis kat sini. Stoma terbuka. Biasanya stoma ni akan terbuka waktu siang lah, kita kata lah. Selalunya siang lah. Ataupun bila ada cahaya matahari. Okey. Stoma akan terbuka waktu siang. Padam je. Tak cantik. Semula. Stoma terbuka waktu siang. Okey. Buat otak macam ni. Lepas tu ada dua faktor. Dia terbuka ni disebabkan oleh dua faktor. Kita buat macam ni. Faktor yang pertama disebabkan ion kalium. Yang kedua adalah kepekatan sukrosa. Saya tulis simbol saja nah. Nanti kalau awak tulis lah betul-betul, tak payah tulis simbol saja. Ion kalium dan kepekatan sukrosa. Okey, ion kalium kita buat point macam ni. Yang pertama, ion kalium masuk. Ion kalium akan bergerak masuk ke sel pengawal. Dia akan masuk ke sel pengawal. Bila ion kalium masuk, maksudnya ion kalium masuk daripada sel bersebelahan tu masuk ke dalam sel pengawal. Okey, cikgu lukis gambar macam ni. Saya nak bagi awak faham. Okey. Ini adalah sel pengawal. Contohlah. Ini adalah sel pengawal. Yang ni adalah sel epidermis yang berjiran dengan sel pengawal ni. Okey. Ion kalium ni terbentuk. Ion kalium ni kita buat warna ni. Ni semua ion kalium. Ion kalium ni dibawa masuk. Okey. Dibawa masuk secara pengangkutan aktif. Okey. Bila dibawa masuk, air dalam, kandungan air. Ion kalium ni akan meningkat kan. Bila masuk, ion kalium ni akan jadi banyak. Dan air akan jadi sikit. Maksudnya air kat dalam ni, nak compare dengan ion kalium tu, ion kalium tu lagi banyak daripada air. Air sebelah sini pula banyak. Air dalam sel epidermis ni banyak. Ni tengok. Yang dot merah ni molekul air. Okay. Kat dalam ni air banyak. Kat dalam ni air kurang. So apa yang berlaku? Osmosis akan berlaku. Osmosis akan berlaku. Osmosis akan berlaku. Bila kata osmosis tu, air bergerak. Sekarang air bergerak daripada mana ke mana. Okay, air bergerak dari sel mana ke sel mana? Sel epidermis ke dalam sel pengawal. Betul tak? So air pula masuk. Ni air. Yang biru ni air. Osmosis
Osmosis adalah pergerakan molekul air daripada kawasan yang banyak molekul air ke kawasan yang kurang molekul air. Okey. Akibatnya, sel pengawal akan segah. Sel pengawal akan jadi segah. Bila dia segah, dia akan melengkung. Sel akan melengkung. Dia akan melengkung. Bila dia akan melengkung, stoma tu akan terbuka. Macam itulah. Itulah cerita dia. Jadi saya nak awak buat nota macam ni. Okey, kita tengok pula tentang sukrosa ni. Okey, sukrosa saya padam yang ni. Sukrosa. Okey. Sukrosa. Okey, sukrosa waktu siang berlakunya fotosintesis. Fotosintesis berlaku. Nombor 2. Bila ada fotosintesis, gula ataupun sukrosa akan meningkat. Okey. Nombor 3. Saya lukis lagi sekali nak bagi nampak. Kalau tak lukis awak tak boleh nak bayangkan. Yang ni sel apa? Pengawal. Yang ni sel epidermis. Sel epidermis. Okey. Okey, mana dia tadi? Kita tunjuk. Ni gula. Gula akan terbentuk. Sukrosa lah. Sukrosa tu gula lah. Okey, gula banyak terbentuk sebabkan fotosintesis kan. Sel pengawal boleh buat proses fotosintesis. Sel epidermis tak boleh. Okey. So apa yang berlaku sekarang ni? Ni air. Air kat dalam ni sikit lah. Dia jadi pekat lah air. Air kat dalam sel epidermis ni banyak. Sebab dia tak ada gula. Dia air je. Okey, ni banyak air. Kawasan mana banyak air? Yang ni air banyak. Yang ni air kurang. So apa yang berlaku? Apa yang berlaku sekarang ni? Air ni akan bergerak masuk daripada sel epidermis ke sel pengawal. Air ni. Nampak ni air masuk. Berlaku osmosis. Osmosis adalah pergerakan molekul air daripada kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. Osmosis akan berlaku. Okey. Jadi gula banyak. Gula air kurang. Air kurang. Nombor 4. Berlakulah osmosis. Macam tadilah tulis. Osmosis berlaku. Air bergerak. Dari mana? Dari mana ke mana? Tulis ni tadi. Okey. So, apa jadi pada sel pengawal? Sel pengawal segah. Ambil poin yang sama. Poin yang sama macam tadi. Nombor 6 pun poin yang sama. Nombor 7 pun poin yang sama. Ni faktor bila stoma terbuka. Okey. Kalau stoma tertutup pula. Stoma tertutup. Okey, kita boleh pakai nota. Kita pakai nota yang ni juga. Stoma ya Allah Tuhan. Okey. Kalau stoma tertutup, kita tukarlah. Kita tukar ni.
Kita tukar, saya pakai pen biru. Stoma kita tukar pula. Ni kita buat lagi satu. Macam ni. Macam ni. Saya padam ni. Padam. Macam tadi juga. Buat macam tadi juga. Stoma. Stoma tertutup. Biasanya malam lah. Sebab malam gelap. Stoma terbuka ke stoma tertutup ke, dia dipengaruhi oleh dua faktor. Dua faktor juga. Macam tadi, ion kalium dengan kepekatan sukrosa. Sama macam tadi. Lepas tu, kita cuma alihkan. Macam ni. Contoh. Tadi, ion kalium masuk kan. Sekarang, ion kalium keluar. Ke sel pengawal, tukar. Ion kalium keluar dari sel pengawal. Tulis sinilah. Kalium keluar dari sel pengawal secara pengangkutan aktif. Bila dia keluar, ion kalium akan berkurang dalam sel pengawal. Bila ion kalium kurang, air akan meningkat. Tukar kat sini. Osmosis akan berlaku. Sama. Air bergerak daripada mana ke mana. Kita lukis. Okey, awak pun buatlah, tulislah. Tulis semua. Okey. Saya tunjuk contoh. Okey, lagi sekali. Ni sel pengawal. Yang ni sel epidermis. Okey. Ion kalium kan. Okey, saya buat macam ni. Buat color lain. Ni ion kalium ni. Ion kalium ni dah keluar. Ion kalium keluar. Ion kalium dah keluar. Bila ion kalium keluar, air kat dalam ni jadi banyak. Tengok air dalam ni banyak. Air kat dalam ni kurang. Ni air. Osmosis akan berlaku. Iaitu pergerakan air. Daripada kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. So, air ni bergerak ke mana? Air ni sekarang, air pun ikut gerak keluar juga. Ni air. Okey, air. Okey. Okey, air bergerak dari sel epidermis. Tadi air bergerak daripada sel epidermis kan? Sekarang air bergerak daripada sel pengawal ke dalam sel epidermis. Okey. Nombor 5, sel pengawal akan jadi, kalau tadi segar, sekarang bila malam sel pengawal akan jadi flasid. Bila flasid, dalam buku dia tulis apa? Bila flasid, stoma akan tertutup. Tukar kat sini. Okey, kepekatan sukrosa pula. Fotosintesis waktu malam, awak tukar sini. Tak berlaku. Kepekatan gula rendah. Air meningkat. Osmosis berlaku. Air akan bergerak daripada mana ke mana. Poin nombor 5. Sel pengawal akan jadi sama. Sel pengawal akan jadi flasid. Bila flasid, dia bentuk lurus lah. Maksudnya sel kalau tadi sel pengawal melengkung, sekarang ni sel pengawal berbentuk lurus lah kita kata. Tapi tak ada pun dia lurus kan. Jadi abaikan fakta nombor 6 tu. Stoma akan tertutup. Jadi saya nak awak buat nota untuk pembukaan dan penutupan stoma. Harap jelas Sebab
Saya rasa kalau baca daripada buku teks tu macam susah nak faham. Bukan susah nak faham pasal apa, sebab dia punya ayat dia tu macam susah lah sikit kita nak faham kan. Tapi secara konsepnya macam ni lah. Ini saya mudahkan ayat dalam buku teks. Tapi kalau exam nanti nak jawab exam ke apa ke nanti, awak pakailah ayat yang elok sikit macam buku teks. Ini adalah untuk nak bagi awak faham saja. Sebagai nak bantu awak, nak bagi awak faham apa maksud buku teks tu. Kalau ada masalah boleh bagi tahu cikgu.